Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Sarawak Pagi Malaysia. Ingin saya kongsikan bersama dengan anda 24 Februari hingga 3 Mac ini Festival Layang-Layang Sedunia bakal berlangsung. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai festival ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim Haji Nin yang di-Petua Persatuan Pelayan Johor, merangkap Presiden Majlis Pelayang Malaysia. Dan juga di sebelahnya Tuan Haji Ulaimi Yahya, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini satu topik yang menarik mengenai dengan layang-layang. Tapi mungkin sebelum kita nak masuk ke festival layang-layang bakal berlangsung 24 Februari ini, sedikit gambaran mengenai evolusi layang-layang di Malaysia ini. Oh, berkaitan dengan evolusi, sebenarnya edisi kali ini merupakan penganjuran kali yang ke-26. Ya. Sejak sebenarnya penganjuran Festival Layang-Layang Sedunia di Pasir Gudang ni bermula sejak tahun 1995 lagi. Okay. Dan selepas 25 kali penganjurannya, sudah tentu dia mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Dan kali yang ke-26 sudah pastinya akan berlaku banyak perubahan. Kalau bercakap berkaitan dengan layang, kalau kita ingat dulu, kalau zaman kanak-kanak ni, layang-layang hanya untuk kanak-kanak saja. Tapi sebenarnya dunia sekarang dah berubah. Okay. Dunia sekarang apabila berlaku evolusi permainan layang-layang ni, dia akan maknanya semua pihak sebenarnya berminat untuk mengadakan layang-layang. Bukan lagi setakat layang-layang tradisional, tapi evolusi sekarang kita membawakan layang-layang yang berbentuk lebih aerodinamik, yang besar, layang-layang moden, bukan lagi layang-layang tradisi. Pada umumnya sebenarnya kalau dulu layang-layang lebih pada rekreasi untuk riadah bersama keluarga. Tetapi sekarang ni kita dah berubah dunia dalam penganjuran festival layang-layang. Kita mempaparkan bukan sahaja untuk rekreasi, tapi ia boleh dijadikan komersial untuk mereka memperlihatkan layang-layang moden yang aerodinamik secara besar-besaran, secara gegasi yang besar tu dan penuh dengan warna-warni. Jadi pada kali ini sebenarnya Festival Layang Pasir Gudang kali yang ke-26 kita bawakan tu. Kita bawakan contohnya daripada China, daripada Korea. Okay. Mereka membawa layang-layang yang aerodinamik besar, dan sekarang kita juga pada tahun ini tumpukan kepada layang-layang yang untuk sukan, aerodinamik sport kite. Kita ada layang-layang yang dipanggil stunt kite, revolution. Okay. Ini sebenarnya memerlukan kemahiran untuk pengawalan layang-layang, yang mana layang-layang ini boleh dipertontonkan kepada pengunjung-pengunjung secara disinkronis, boleh disinkronis dengan muzik yang ada. Di samping itu juga sebenarnya layang-layang ini juga kita kekalkanlah segala warisan untuk mempertahankan budaya dengan adanya wow-wow yang terkenal di negeri-negeri yang menjadi ahli-ahli gabungan kepada Majlis Pelayang Malaysia. Datuk, dari segi teknikalnya, adakah masih lagi mengekalkan secara tradisi ataupun dah ada elemen ataupun aplikasi teknologi dalam layang-layang ini? Kita sudah pasti kita berasaskan mengikut peredaran zaman. Kita dah tak boleh nak menepukan layang-layang tradisi lagi kerana sebenarnya dunia dah berubah. Saya sebutkan tadi bahawa dunia pengunjung-pengunjung mahu melihat perubahan. Mahu melihat perubahan, dan sebab itulah sebenarnya kita berkolaborasi dengan pihak Ibrahim Sultan, Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang ni, untuk mereka bersama-sama dengan kita. Kita gabungkan kepakaran TVET dengan kearifan kita di pihak tempatan untuk bagaimana kita melestarikan permainan layang-layang ini untuk rakyat Malaysia ini khususnya, dan di Pasir Gudang itu sendiri khasnya. Saya suka bila Datuk menyentuh mengenai kolaborasi itu, sebab kalau kita boleh lihat juga di Politeknik Ibrahim Sultan ini adanya Creative Design Center. Sedikit Tuan Haji mengenai center ini. Terima kasih Syafiqah. Sebenarnya pusat kreatif ini ataupun Creative Design Center yang wujud di Politeknik Ibrahim Sultan ini merupakan
antara 12 COT yang wujud ataupun Center of Technology yang ada di Politeknik keseluruhan negara kita lah. Okay, dan bidang tujuan ini selari dengan kita nak berkongsi kepakaran, inovasi, penyelidikan rega bentuk, terutama sekali berkaitan dengan creative design, kan? Kan dia ni selari dengan kewujudan Politeknik sendiri, di mana dia merupakan satu bidang yang menarik perhatian sekarang ini, terutama sekali berkaitan dengan TVET. Dan untuk makluman juga, di mana Pon Ibrahim Sultan ini menawarkan 20 program pengajian dan 2 program peringkat ijazah, 15 program peringkat diploma dan 3 program peringkat sijil. Dan niche area utama kita adalah berkaitan dengan creative design. Okay, dan keterlibatannya tertumpu kepada 5 program utama, terutama sekali berkaitan dengan diploma kreatif, diploma animasi, fashion and design, serta kita ada di degree creative design juga. Itu antara yang core utama yang membawa kepada kesinambungan kolaborasi di antara Majlis Pelayan Malaysia dan juga Persatuan Pelayan Johor untuk mengembangkan sektor layang-layang di negara kita. Datuk, bagaimana sebenarnya boleh tercetusnya idea kolaborasi ini dan bentuk kolaborasi bagaimana sebenarnya bersama dengan Politeknik Ibrahim Sultan? Dia sebenarnya, saya sebutkan tadi, sebenarnya Festival Layang di Pasir Gudang bermula sejak tahun 1995. Pada ketika itu dianjurkan oleh PBT Pasir Gudang. Kemudian apabila tahun 2009, apabila Kerajaan Negeri mengambil alih menubuhkan Majlis Pembandaran Pasir Gudang, mereka juga menganjurkan festival ini. Tetapi apabila berubah kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang, mereka memberi peluang kepada Persatuan Pelayan Johor menganjurkannya. Dan mereka lebih menumpukan kepada tugas hakiki Majlis Bandaraya itu sendiri. Jadi peluang ini kami gunakan. Kalau dulu sepenuhnya oleh anggota atau warga kerja majlis sendiri, tetapi apabila diserahkan pada persatuan, sudah pasti sebenarnya persatuan memerlukan sokongan. Jadi kita perlu sebenarnya mencari rakan strategik yang boleh membantu kita. Kerana saya punya jawatankuasa selama 17 orang saja, tak mungkin kita boleh menganjurkan festival di peringkat dunia. Dan semasa penganjuran oleh majlis sendiri, mereka menggunakan ratus anggota majlis itu sendiri untuk menganjurkan. Jadi idea ini datang apabila kita tahu kepakaran TVET di Politeknik Ibrahim Sultan itu yang boleh kita mewujudkan kerjasama. Dan alhamdulillah mulai penganjuran festival yang ke-26 ini, kita sebenarnya telah pun sama-sama mentandatangani apa yang kita panggil collaboration of certificate, yang mana kita gabungkan dua pihak antara persatuan dengan khususnya Politeknik Ibrahim Sultan ni, yang mereka ni berbagai kemudahan kepakaran modal insan di sana, dan mereka juga di Politeknik Ibrahim Sultan ni mempunyai logistik yang sebenarnya bersesuaian. Mereka mempunyai pelajar, mereka mempunyai modal insan yang cukup boleh bersama-sama dengan kita. Dan kita dalam COC yang saya sebutkan tadi, ada 15 action plan yang kita akan buat sebelum, semasa dan selepas festival ini. Mungkin Tuan Haji sebahagiannya kita dah laksanakan pun. Sebenarnya memang betul. Kita berkongsi seperti mana peranan yang dimainkan tadi. Kita berkongsi kepakaran, terutama sekali dalam 3 angle utama. Yang pertama sekali di segi kepakaran tenaga pengajar kita berkaitan dengan creative design. Yang pertama. Yang kedua dari segi kita akan menterjemahkan kita punya kelengkapan yang kita ada. Sebagai contohnya kita tahu untuk tahun 2023, 2024 sahaja, Jabatan Pendidikan Politik dan Komuniti memperuntukkan sebanyak 58 juta kepada Pon Ibrahim Sultan untuk melengkapkan supaya selari dengan keperluan semasa. Dan pada masa yang sama juga kita akan berkolaborasi ini dalam bentuk persijilan, di mana ia selari dengan tujuan utama kita, iaitu untuk menjadikan Politeknik Ibrahim Sultan sebagai satu pusat Ibrahim Sultan Reskilling Upskilling Center, iaitu pensijilan bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada komuniti dan juga industri berkaitan dengan
pelayang di negeri Johor dan juga di negara kita. Okey, kita berbalik kepada Festival Layang-Layang. Ini bakal berlangsung pada 24 Februari sehingga 3 Mac 3 ini. Mac, ya. Bagaimana? Apa perkongsian yang boleh diberikan, Datuk? Saya ambil kesempatan ini untuk sebenarnya locklah tarikh itu. Lock tarikh itu. 24 sehingga 3 bulan. Khususnya bermula pada 28 hari bulan Februari sehingga 3 Mac, kita bawakan 139 pelayang-pelayang daripada seluruh dunia. Wah. Daripada 35 buah negara. Okey. Ya, kita kumpulkan mereka persembahkan pelbagai bentuk layang-layang. Dan di samping itu juga, walaupun kita bawa peserta-peserta antarabangsa, peserta tempatan yang terlibat 779 orang. Jadi bukit layang-layang di Pasir Gudang itu akan dipenuhi dengan warna-warni layang-layang. Ya, di samping ada juga sebenarnya jualan-jualan, aneka jualan, pameran jabatan, semuanya ada. Jadi saya ambil kesempatan dan masa yang singkat ini menyeru semua pihak untuk lock tarikh itu datanglah ke Pasir Gudang. Termasuk Syafiqah yang tadi yang menyatakan hasrat, memang minat layang-layang, silakan datang. Bawalah orang-orang RTM di sini turun ke Pasir Gudang dan sama-sama memberi sokongan kita untuk menyaksikan bagaimana kolaborasi kami untuk kali pertama ini dengan pihak antara Persatuan Pelayang Johor, Majlis Pelayang Malaysia dan pihak Politeknik Ibrahim Sultan untuk menganjurkan satu penganjuran festival yang begitu berprestij yang dikenali ataupun orang seluruh dunia faham apabila penganjuran festival layang di Pasir Gudang ni mereka memang tunggu-tunggu setiap tahun. Ya, Datuk mungkin sedikit sekiranya untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai festival ini, bagaimana mungkin ada laman sesawang ataupun media sosial yang boleh kita dikongsi? ada media sosial, Persatuan Pelayang Johor, Majlis Pelayang Malaysia dan pihak media Poli TV bertindak juga, bertindak sebagai media rasmi kepada majlis tersebut. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk lock tarikh yang dinyatakan sebagai 24 Februari 2024 hingga 3 Mac 2024 di Bukit Layang-Layang Pasir Gudang bersempena dengan Festival Layang-Layang Sedunia kali ke-26. Jadi dijangkakan kehadiran 500,000 pengunjung dan kita harapkan yang terbaik untuk penganjuran pada kali ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim Haji Nin yang di-Pertua Persatuan Pelayang Johor, merangkap Presiden Majlis Pelayang Malaysia dan juga Tuan Haji Ulaimi Yahya, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Terima kasih.